أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أحييكم بتحية مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang bahagia yang dimuliakan Tuan Imam Tuan Bilal yang memimpin pimpinan solat jemaah fardu subuh kita pada pagi ini. Bersan Jatan Kuasa Qaryah Masjid At-Taqwa, suhnya kepada sidang jemaah hadirin mukminin, hadirat mukminat, hamba-hamba Allah yang dirahmati dengan iman. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana berpagi-pagi begini kita telah dapat untuk berada dalam suasana ketaatan, dan itulah yang paling patut kita syukuri di antara banyak-banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Dan kesyukuran ini perlu kita juga blend dengan rasa bahawa kita bukan siapa-siapa, melainkan ia kurniaan Allah Subhanahu wa taala juga. Sebagaimana apa yang Rasulullah pesan pada Sayyidatina Fatimah, anaknya, tentang satu doa yang kita diajar, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan kau biarkan aku dengan diriku walaupun sekerdipan mata. Artinya begitulah, kita diajar untuk sentiasa bersyukur, berpaut, bergantung harap dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu di antara ungkapan jawab kita bila dipanggil untuk solat, hayya 'alas salah, untuk berjaya, hayya 'alal falah, kita kata la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada upaya, tidak ada kekuatan melainkan dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah sebaik-baik penjaga dan sebaik-baik penolong kita. Salawat dan salam untuk junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Salawat yang kita harapkan memberkati hidup kita dengan kasih sayang Allah, dengan doa salawat yang kita utuskan buat baginda ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat menyambung pengajian kisah-kisah Al-Quran. Kita masih berbicara tentang Nabi Adam alaihissalam, dan insya-Allah hari ini cerita terakhir baginda. Masuk hari ini untuk membicarakan tentang kewafatan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam direzekikan hidup di dunia untuk satu tempoh yang Allah rezekikan. Itulah bahasa kitab. Walaupun ada banyak sejarawan cuba mencari maklumat tentang usia Adam alaihissalam sepanjang kehidupan dia di dunia, ya, maka kita tak dapat
satu maklumat yang tepat ataupun yang mausuq, yang dipercayai secara pasti. Cuma ada cerita daripada tempoh Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihi salam dalam Bidayatul Hidayah. Iaitu Ibnu Katsir menjelaskan satu riwayat bahawa ada seorang sahabat datang ataupun orang Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, adakah Adam itu seorang nabi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, nabi yang diturunkan, diberikan wahyu kepadanya. Lalu lelaki ini terus menyambung soalannya, pertanyaannya, berapa lama tempoh waktu di antara Adam dan Nuh? Maka Rasulullah sebut 10 kurun, 10 kurun. 10 kurun ini merujuk ya kepada, kalau dalam perkiraan kita adalah 1000 tahun. 1 kurun 1 tahun. Ini bahasa standard kita. Tapi kalau dirujuk dengan kalimah kata kurun ini, asalnya dalam bahasa Arab, qarnun ini tanduk, ya, dan disebut 1 kurun itu maksudnya setara tanduk tu, separa sama tu. Biasanya tanduk ni 2 pada satu datang, dan satu tempoh masa itu maknanya sebaya usia. Dan sebenarnya kalau ikut istilah itu, 1 kurun dia merujuk satu tempoh generasi sekelompok masyarakat hidup di satu zaman. Maka untuk umat hari ini, ya, majoriti manusia usianya tak sampai pun 100 tahun. Maka kurun hari ini kita kata average-nya mungkin 70 atau 80 tahun. Itu istilah bahasa, bukan dewan bahasa, istilah bahasa kurun Arab tu. Maka kalau dirujuk dengan realiti Nabi Adam alaihissalam, yang hidupnya average-nya Nabi Nuh alaihissalam dikatakan juga 1000 tahun, Nabi Adam juga 1000 tahun atau lebih, atau 950 tahun. Maka 1 kurun mereka artinya 1000 tahun. 10 kurun artinya 10,000 tahun. Begitulah, ya. Jadi kita orang yang hidup di tahun 2000 ini, ya, di kurun terakhir ini, ya, usia kita tak sampai 1000 tahun, tak sampai juga 100 tahun, adalah seorang dua yang melepasinya. Tetapi istilah bahasa kita memang sampai sekarang tidak berubah. 1 kurun itu, 1 abad itu merujuk kepada tempoh 100 tahun. Sedangkan kurun pada asalnya dinamakan begitu adalah kerana merujuk kepada tempoh usia manusia dalam satu musim tahun kehidupan manusia. Tak apalah, ya, maka dalam periwayatan itu maka dicongak di kaki, maka ulama mengatakan bahawa Nabi Adam usianya di antara 950 hingga 1000 tahun. Tapi itu bukanlah dapatan yang tepat, ya, sebab tidak ada hadis-hadis, ya, hanya sandaran hadis itu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, tentang tempoh masa di antara jarak usia Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihissalam. Maka kita katakan begitu sahaja, dan apa yang nak kita bicarakan ke sini hadis yang berbicara tentang saat-saat detik kematian Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam hidup di atas dunia ini untuk tempoh yang Allah tentukan dia hidup, dan berlalulah tempoh masa kehidupannya sebagaimana yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dapati mana-mana hadis, ya, yang sahih bercerita tentang perkara ini. Malah tempat turun Nabi Adam, bumi mana tempat dia tinggal, dan di mana dia berkehidupan, tidak ada nusus ataupun nas-nas yang sahih berkenaan dengan semua itu. Begitu juga dengan makannya, minumnya, gaya hidupnya. Inilah yang dipanggil dalam mubhamat Al-Quran, perkara-perkara yang tidak jelas dalam Al-Quran.
maka kita tak perlulah masuk mencari ke dalamnya sehingga kita terjebak ataupun masuk mencari dalam merujuk kepada perkara-perkara ataupun maklumat-maklumat Israiliyat yang datang pada kita. Dulu pun kita telah bercerita apa dia Israiliyat adalah sumber-sumber rujukan yang bukan datang daripada Al-Quran ataupun hadis, yang datang daripada Alkitab, mungkin daripada kitab-kitab yang terdahulu. Maka standing kita, Rasulullah ajar kita, la nukazzibu ahlal kitab, kita tak kata ahli kitab membohong, ya, wala nusaddiquhum, ya, dan kita tak kata mereka betul. Habis macam mana standing kita? Wa qulu amanna billah wa ma unzila ilaina, dan kita kata kita hanya beriman pada Allah dan apa yang Allah turunkan pada kita. Artinya nak dengar boleh, percaya tak wajib. Tapi tak boleh hadap kita pula tak payah gaduh dengan orang. Ya. Apa dia? Jangan kata mereka bohong. Begitu. Subhanallah. Cantiknya panduan agama. Dan sebenarnya konsep pendirian yang sebegini bukan dalam konsep hujah saja. Dalam konsep kita berkehidupan ni, haji nak pilihan raya ni kan. Subhanallah. Ya, kita jangan terjebak dengan benda yang kita tak tahu kita kata. Subhanallah. Ini semua modal-modal besar yang kita terpaksa bayar nanti di akhirat. Kan Rasulullah kata atadruna manil muflis. Masuk cerita sikitlah, kita nak pilihan raya ni kan. Bagi panduan, bukan kempen tak. Ya. Rasulullah beritahu, kamu tahu tak siapa orang paling muflis besok? Ya, Rasulullah, para sahabat kata man la dinaran wala dirhaman. Siapa yang tak ada dinar, tak ada dirham, muflis lah. Tak ada duit lah. Tak ada RM. Kata Rasulullah tak. Ya. Rasulullah bercerita tentang orang muflis sebenarnya adalah orang yang hidupnya di dunia banyak amalannya. Mayang jemaah 30 tahun kat Masjid At-Taqwa ni. Tapi selepas dia beribadah banyak, dia banyak pula kerenahnya. Apa dia? Waqad syatama hadza, ya, waqadhafa hadza, dia kutuk orang ni, dia fitnah orang ni, dia ngumpat orang sana sini. Lalu itu semua hak orang ya. Kita bila mengata atau mengaibkan orang, kita telah mencerakan maruah dia. Ya, sama macam merompak harta dia. Sebab maruah ni keperluan kehidupan. Kita kalau dah ada aib yang orang paparkan, tak keluar rumah. Sebab tu orang Korea tu, ya, yang kita anak-anak kita puji sangat, ramai sangat yang membunuh diri, rupanya peratusan. Ya, rakyat Korea paling tinggi membunuh diri. 28.6% pun daripada jumlah rakyat dia yang membunuh diri. Subhanallah. Ya, jadi rujukan paling tinggi di dunia. Nombor 2 pun 19% saya rujuk itu. Negara barat. Jadi sebab apa? Sebab maruah. Jadi maruah orang ni tuan-tuan jangan buat mudah. Dia kena bayar. Kat dunia kita tak nampak. Setakat adalah orang saman 2-3 orang yang saman, rajin saman tu, ada yang tak rajin saman atau tak reti nak saman orang. Ya. Semua tu hak manusia. Rasulullah kata oleh kerana dia banyak kata orang, fitnah orang, tuduh orang, akhirnya dia terpaksa membayar semua itu dengan amal-amal dia di dunia. Pahala dia sembahyang, pahala dia baca Quran. Subhanallah. Yang paling sayunya bila dah habis amalan-amalan itu, sedangkan masih ada lagi orang-orang yang perlu diberikan haknya di dunia, kerana dia kata dia terpaksa ambil dosa orang tu. Allahu Akbar. Kita besok mungkin kita tak pernah minum arak. Dosa minum arak terbeban atas kita. Ya, kita tak pernah mencuri, dosa mencuri pun dapat. Wal'iyadzubillah. Memang muflis lah. Ya, muflis kat dunia cukup ya dapat orang beri bantuan lagi. Duduklah rumah kebajikan masyarakat kalau dah tak ada orang nak tengok kita. Tapi kat akhirat, wal'iyadzubillah, nerakalah kita. Betul lah bila atuk-atuk kita dulu cakap, ya, ada mata pandang, ada telinga dengar, ada mulut. Ada orang kata ada mulut cakap. No, atuk kita kata ada mulut diam dulu. Bukan cakap je. Mana aku tahu. Ya, dia orang cakap, aku cakap. Tak boleh tuan-tuan. Konsep tu salah. Siapa yang berkonsep orang kita dah orang cakap, aku cakap. Dia kena jadi orang yang terpaksa bayar besok ke akhirat. Kita tak banyak pahala. Kita tak cukup pahala tuan-tuan untuk layak dapat rahmat Allah. Jadi pandai-pandailah bergelanggang.
Ya, begitulah Rasulullah pun pesankan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang betul-betul beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kenapa lepas ni Rasulullah sebut Allah, hari akhirat? Sebab hari akhirat tu cerita ending kita. Ya, cerita syurga neraka kita. Siapa yang beriman dengan Allah dan syurga neraka, antara maksudnya begitu, falyaqul khairan. Hendaklah cakap benda baik. Au liyasmut. Dua je pilihan, ataupun dia diam. Cakap benda baik atau diam. Cakap benda tak baik jangan. Senang nak cakap ni zaman sekarang ni lah, zaman orang cakap ni kan, kempen dan sebagainya. Boleh saja kita cakap benda baik. Benda baik ni apa? Rangkuman benda baik ni dua je. Ya, cakap benda fakta dan kemudian dia mesti menganjurkan kepada amar makruf nahi mungkar. Kalau fakta tu memang betul kita dapat dan memang tujuan kita nak mencegah kemungkaran, okey, go on. Tapi kalau kita tak pasti, tak tahu, hanya angkut sana sini, jangan. Itu tak masuk dalam perkara baik. Ya, tak ada benda. Orang yang ada maklumat, ada fakta, dia nak bercerita, nak membongkar ya kejahatan yang umum ni boleh. Ya, itu dimasuk dalam bab ya mencegah kemungkaran. Tapi kalau suka-suka sonok-sonok sembang sana sini, ya, takut kita terjebak dalam perkara ini, maka rugilah kita jadi orang muflis di akhirat, wal a'yadzu billah. Jadi kembali pada cerita ini, ya, maka kita dengan ahli kitab pun, kalau kita tak tahu, kita kata kami tak tahu. Awak bohong ke tak bohong, saya tak tahu. Tapi kami tak akan percayalah apa yang kamu cakap, sebab kami hanya percaya apa yang turun. Malangnya dalam Al-Quran, dalam hadis tak ada cerita angka kematian usia Nabi Adam AS. Maka tak payahlah kita teruk-teruk nak cari. Dan biasanya waktu saya belajar dulu, ya, almarhum Dr. Salah Abdul Fattah Allah, dia memujuk saya dengan kata, dia kata senang je, kalau apa-apa yang tak ada maklumat dalam Al-Quran dan hadis sahih, artinya benda tu tak ada perlu sangat untuk pembentukan hidayah dan iman dalam diri kita. Artinya kita tak tahu dan tak ada maklumat cerita Nabi Adam mati kat mana, umur berapa, itu tak ada masalah pun untuk akidah, iman dan amal ibadah kita. Tapi cuma tak syok sikit tak tahu kan. Orang Melayu cerita dia kena lengkap. Sebab Al-Quran ni hidayah, bukan hikayah. Tetapi walaupun begitu, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang pengakhiran ya, usia dan bicara Nabi Adam alaihissalam bersama dengan anak-anaknya. Ini menarik sikitlah, drama sikit. Ya. Ini yang kita sebut sebab ada ceritanya. Al-Hakim meriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, inna Adam lama hadarahul maut qala li bani, ya, sesungguhnya Adam apabila hampir datang kematiannya, dia didatangi dengan sakit kematiannya, dia berkata kepada anak-anaknya, bani maksudnya ramai anak dia, kalau libnihi ya, seorang je anak dia, ay baniya, wahai anak-anakku, inni ashtahi min thimaril jannah fadhahabu yatlubuna lah, ya, wahai anak-anakku, aku mengidam atau menginginkan sangat, teringin sangat nak makan buah syurga. Sebab apa dia teringin? Sebab dia pernah makan. Betul lah, rupanya manusia ni bila nak mati dia minta belik-belik. Dia dah turun kat dunia. Jadi ya, dia sebut satu benda yang memang susah nak dapat lah. Tapi begitulah ya. Nabi Adam juga mewariskan tabiat ini kepada anak cucunya. Nak mati minta macam-macam. Jadi kita ni nak mati, siapa yang nak mati dan tahu dia sakit nak mati, ya, tak perlulah minta benda-benda yang menyusahkan. Dan mujahadah kita itulah pahala-pahala terakhir, bersabar. Tapi kalau dah tak boleh juga, sampai tak boleh nak mengucap nanti, tak boleh nak sebut la ilaha illallah, mintalah. Maka Rasulullah bercerita, fazahabu yatlubuna lah, maka semua anaknya keluarlah cari. Kat mana nak cari tak tahu. Tapi ketika itu malaikat masih berinteraksi dengan anak cucu Adam, fastaqbalathumul malaikah,
ya, maka malaikat bantu. Ada yang malaikat jumpa dengan anak-anak Adam, wa ma'ahum akfanuhu wa hanutuhu wa ma'ahum al-fu'us wal masahi wal makatil. Ya, malaikat datang bertemu dengan anak-anak Adam dan bersama dengan, bila sebut malaikat dalam bahasa Arab artinya para malaikat ramai. Dalam bahasa Arab bila seorang malaikat dia panggil malak, malakun. Kalau al-malaikah maksudnya jamak, singular dia malakun, tapi orang Melayu guna malaikat ni untuk singular. Tak apalah, ya. Dia bawa kafan dan juga peralatan, ya, pengurusan jenazah, dan bersama mereka juga bawa kapak, ya, bekas dan timbangan. Faqalu lahum ya bani Adam madza turidun wa madza tatlubun. Ya, jadi malaikat pun bertanya, wahai anak Adam, apa yang kamu nak buat ni? Dan apa yang kamu cari? Lalu anak Adam menjawab, abuna marid. Ya, bapa kami sakit, washtaha min thimaril jannah, dan dia teringin sangat nak makan buah syurga. Qalu lahum, faqalu lahum, maka malaikat berkata kepada anak cucu Adam yang merayau cari buah syurga, bawa kapak benda semua tu, ya, irji'u faqad qada abukum, baliklah, kenapa telah ditentukan saat kematian ayah kamu. Artinya tak payah carilah, ya. Biasanya orang nak meninggal memang minta, kalau nak minta buah pokok yang kat dunia okeylah, tapi kalau kat syurga macam mana nak dapat? Kena masuk dalam syurga, dan bukan semua orang boleh datang masuk syurga melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Faja'u, lalu mereka pun kembalilah pada Adam. Falamma ra'atuhum Hawa arafathum faladat bi Adam. Ya. Maka semua balik bersama malaikat, dan ketika itu Adam dah meninggal, dah wafat. Dan ketika mana melihat Hawa akan malaikat itu, dia kenal malaikat tu. Macam mana boleh kenal? Hai, dia pernah duduk sama kan dekat syurga dengan malaikat tu. Ya, Hawa terus kenal itu malaikat. Mungkin anak-anak Adam tak kenal lah, sebab biasanya malaikat kalau bercakap dengan manusia dia akan berupa manusia. Faladat bi Adam, maka dia terus melindungi Adam. Dia tahulah, ya, bila Adam dah tak ada, dia nak ambil, ya, malaikat nak ambil Adam alaihissalam. Dia ingat angkut gitulah. Subhanallah, begitulah sayangnya Hawa kepada teman hidupnya yang pertama tu, ya, yang tak ada orang lain bersama dia melainkan Adam inilah. Faqala laha ilaiki anni, maka malaikat itu berkata kepada Hawa, menyisih kamu dariku. Fa inni innama utitum min qibalik. Fa khalla baini wa baina malaikat rabbi azza wa jalla. Dan sesungguhnya aku hanya datang sebelum kamu. Oh, ni bicara Adam. Artinya ketika ini Adam belum tengah nazak lah, ya, sebab kalimahnya faqala laha bukan faqalu laha. Maksudnya Adam bercakap, jangan begitu, ya, menyisih kamu dari aku. Sesungguhnya aku ni datang atau diciptakan sebelum kamu, maka selayaknya lah aku yang pergi dulu. Fa khalla baini wa baina malaikati rabbi azza wa jalla. Ya, maka biarkan aku untuk pergi, ya, bersama dengan malaikat yang Allah datangkan ini. Begitulah, ya, akhirnya, ya, artinya malaikat datang tu Adam masih bernyawa, tapi bila datang tu memang datang minta izin nak cabut nyawa, dan Hawa cuba nak halang, tapi Nabi Adam kata tak apa, dah sampai saat dia faham. Begitulah, kalau kita tengok dialog atau apa saja yang keluar daripada mulut atuk kita ni, semuanya sangat hebat dia dengan Tuhan. Ketika dia tersilap,
Dia makan buah khuldi dulu. Dia tak blame pun iblis. Dia tak pernah salahkan musuh dia pun. Walaupun memang musuh dia yang dajal dia. Dia tetap kata Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Ni malaikat datang nak cabut nyawa dia. Isteri dia cuba halang, dia kata tak apa, pergi. Ya, ini dah ketentuan Allah, aku yang datang dulu, aku kena pergi dulu. Begitulah. Akhirnya faqabaduhu wa ghassaluhu wa kaffanuhu wa hannatuhu. Ya, maka malaikat pun cabut nyawanya, kemudian memandikannya, kemudian mengkafankannya, kemudian mengharumkannya, wa hafaru lahu, dan menggali liang kubur untuknya, walahaduhu, dan juga buat lahat untuknya. Lahat ni liang kecil lagi itulah, sama ada di tengah kubur ataupun di sebelah sisi, ya, hadapan kubur tu, untuk dihadapkan kepada kiblat. Ya, wa sallu alaihi, dan malaikat juga menyembahyangkan Adam alaihissalam. Summa adkhalahu qabrahu, kemudian mereka masukkan Adam ke dalam kuburnya. Fada'u lahu fihi, dan meletakkannya di situ. Summa hatsau alaihi, kemudian mengembumikannya ataupun menutuplah liang tu. Artinya ialah anak cucu Adam, mana tahu, dan Adam pun tak tahu mati macam mana nak buat, kan? Dulu gaduhnya anak cucu Adam dua-dua tu, ya, mereka juga dibantu dengan burung yang bergaduh, dan akhirnya salah seekor yang mati tu digali dan ditanam oleh burung yang seekor lagi untuk memandu mereka supaya tahu macam mana cara mengurus orang yang dah mati. Maka dalam hadis ini diceritakan bahawa malaikat mengajar anak-anak Adam untuk menguruskan jenazah ayahandanya. Thumma qalu, kemudian setelah itu mereka berkata, iaitu para malaikat berkata, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, ya, hadhihi sunnatukum, inilah sunnah ataupun gaya, cara, ya, hidup kamu dan mati kamu. Apa dia buat? Ghassalu, mandi. Kafanu, kafan. Hannatu, wangikan, ya, kafaru dan sebagainya. Hafaru lahu, buat kubur. Lahadu, ya, dan juga buat lahat. Wasallu alaih, semayang. Kemudian wa adkhalu qabrahu, dan masukkan dalam kubur dan kemudian timbus. Itulah dia. Maka, ya, artinya cara pengumian yang umat Islam buat hari ini adalah cara yang malaikat buat terhadap jenazah Nabi Adam alaihissalam. Maka beruntunglah kita duduk dalam agama yang betul, ya. Dan bila malaikat kata hadhihi sunnatukum, inilah cara sunnah mengurus kematian, ya, anak cucu Adam dan Adam sendiri, ya, maka kita dapat menjalani satu perkara yang betul mengikut kehendak Allah yang menciptakan manusia. Ya, Allah mahu kita ini diurus dengan cara begitu, sebab kita makhluk yang diciptakan daripada tanah, maka dikembalikan juga ke dalam tanah. Begitulah cantiknya, ya, disiplin dan cara pengurus kematian umat Islam. Dan dengan demikian berakhirlah riwayat Nabi Adam alaihissalam dalam, ya, di atas muka bumi ini sebagaimana telah sampai ajalnya. Jadi apa yang boleh kita rumuskan tentang kehidupan Nabi Adam ini? Kita tidak ada maklumat di mana Adam dikebumikan, walaupun ada riwayat mengatakan di Syria, di satu banjaran yang tinggi, dan orang-orang di Syria sana meyakini tempat itu. Namun ada juga pendapat yang mengatakan itu adalah tempat Habil dibunuh, ataupun makam Habil yang dibunuh oleh Qabil. Kita tak maulah, ya, bercerita panjang tentang perkara itu sebab kita tak dapat juga memastikannya, hanya maklumat begitulah. Boleh kita rumuskan hanya begini, bahawa Nabi Adam alaihissalam hidup, ya, bernyawa dalam dua tempoh kehidupan. Yang pertama, kehidupannya di syurga, dan disitulah dia tercipta, lahir ke sana.
Dan juga tidak ada maklumat tempoh masa di sana. Apatah lagi alam syurga, alam akhirat nanti. Kita tidak ada jangkaan masa. Dia kekal abadi selamanya. Allahu Akbar. Bila teringat akhirat ni kekal abadi, artinya syurga ataupun neraka itu kekal abadi, seram sejuk kita jadinya. Yalah, ya, kehidupan yang tak ada penghujungnya. Kalau kita celaka di neraka, wal'iyadzubillah, sengsara amat. Jadi sebab itulah betul lah, bila mana dunia ni terlalu kerdil, terlalu kecil untuk kita risaukan berbanding akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik lagi kekal. Maka besarkanlah akhirat. Ya, tak apa kalau kita banyak benda-benda yang tak menjayakan kita di dunia ini. Ya, bertanding nanti tak menang, ada calon kat sini. Tapi asal saja kita masih berada dalam suasana kebenaran, ya, tepat sebagai hamba Allah, maka itu kejayaan. Percayalah begitu. Kita berjuang untuk agama, berjuang untuk negara, itu satu benda yang mengundang redha Allah, pahala. Tapi jangan sampai kita terjebak dengan benda yang haram, ya. Kejayaan bersama dengan pelanggaran syariat, dia tidak membuahkan apa-apa kehebatan kita. Tapi kalau kegagalan, kekalahan, tewas, pecundang bersama dengan kebenaran, itu kemuliaan. Lihat saja Sumayyah dengan keluarganya mati terbunuh ketika mana Islam belum terbela apa pun. Apa dia dapat? Hanya dia pertahankan iman. Dia tak dapat apa-apa kat dunia ni. Tak nampak pun Islam tu betul. Dia tak nampak. Tapi ceritanya jadi cerita hebat. Itulah dunia. Sifat dunia ni bukan kita perjuangkan kejayaan. Ya. Siapa yang perjuangkan kejayaan sehingga dia merempuh semua benteng-benteng kebenaran, habis. Ya. Nah, inilah pujuk kita. Ya, sebab kita cerita kat masjid, ya, pengarah Jawi Datuk Haji pun pesan sangat, jangan cerita macam-macam kat masjid, cerita kempen. Tak, cerita panduan. Kita cerita panduan macam mana berkehidupan dalam suasana, ya, kita nak mencari pimpinan. Namun kita tetap berdoa yang menyokong siapa-siapa yang menganjurkan kebaikan agar dia betul-betul jadi pimpinan negara kita, insya-Allah. Tempoh yang duduk dalam syurga ni pun Nabi Adam tak tahu kita. Dan yang kedua, bahawa Nabi Adam juga pernah hidup di atas muka bumi ini bersama kita, dan kitalah anak cucu dia, dan kita pun tidak dapat cara pasti, ya, berapakah tempoh usia baginda. Ya, ada riwayat mengatakan 950 tahun, ada yang katakan 1000 tahun dan sebagainya. Dah habislah cerita Nabi Adam AS. Saya masuk bercerita tentang anak Adam AS. Sedikitlah, ringkas. Ya. Ini disebut dalam Al-Quran tentang kisah dua orang anak Adam dalam surah Al-Ma'idah. Daripada ayat 27 hingga 31. Saya bacakan sepintas lalu. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Ya, bacakan atau bentangkan kisah Adam, dua orang anak Adam, cerita yang benar kepada mereka, wahai Muhammad. Idh qarraba qurbanan, ketika mana berkorbanlah kedua-dua mereka itu dengan satu korban. Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar, lalu diterimalah dari salah seorang mereka dan tidak diterima dari seorang yang lainnya. Qala la'aqtulannak, maka yang tertolak korban itu berkata, aku pasti akan bunuh engkau. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, semakala yang seorang lagi yang berkata, ya, Allah hanya terima korban dari orang-orang yang bertakwa. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilaik liaqtulak, kalau engkau, ya, cuba untuk membunuh aku, ya, menganjurkan tangan kamu untuk bunuh aku tidak akan menghulur tangan aku untuk membunuh engkau. Inni akhafullah rabbal alamin. Ini yang nak kena bunuh lah. Dia kata, aku takut pada Allah Tuhan sekalian alam. Jadi inilah ringkas ceritanya, bahawa Adam alaihissalam dan anak-anaknya hidup di dunia, dan ada satu perkara yang berlaku sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mereka ini berkorban, dan siapa korbannya diterima, artinya hajat dia, permintaan dia diterima.
Kita tak nak masuk cerita Israiliyat, walaupun begitu pernah disebut dalam beberapa kitab, antaranya Ibnu Katsir sebut namanya Qabil dan Habil. Qabil inilah yang berkahwin, sebab dulu mereka lahir cara berkembar. Lalu bila nak kahwin tu kena kahwin dengan pasang yang bukan kembar sama mereka lah. Artinya kalau A dengan B kembar, maka adik dia C dengan D pun kembar laki perempuan, kena kahwin bersilang. A kena kahwin dengan C, dan D kahwin dengan B. Begitu. Tapi pertuan tu tak dapat diterima. Walaupun tidak disebut secara dalam hadis, tapi banyak meriwayatkan begitu. Jadi akhirnya berlakulah pertembungan, dan akhirnya bila Adam adu pada Allah, Allah kata, tengok siapa yang Allah terima korbannya, maka begitulah dia punya hajat ataupun apa yang dia minta tu boleh dilakukan. Jika tidak, maka dia kekal sebagaimana syariat asalnya. Akhirnya mereka dua berkorban. Dikatakan bahawa Qabil ini dia seorang petani, adapun Habil ini seorang pengembala. Maka korbanlah Habil dengan hasil tanamannya. Katakan dia ambil buah-buahan, tapi bukan buah-buahan yang terbaik. Manakala Habil pula dia korbankan dia punya kambing ni, kambing yang paling sihat, yang paling gemuk. Begitulah. Teringat bila korban kambing lembu paling gemuk, kita teringat Bangla beli lembu paling besar, orang Melayu beli lembu paling kurus. Sebab mereka baca cerita ni, jadi kat sini orang Bangla menang kat kita lah. Mungkin cerita ni dia orang faham, betul-betul kita kurang faham. Kita tengok harga paling murah, tapi bukan orang sini lah. Kita cerita kawan-kawan kita yang lain. Orang sini saya tahu dia punya cara budaya dia. Patutnya kita ni bila untuk Allah pun masih tak sedar Allah yang bagi segala kepada kita. Nak bagi korban untuk Allah pun bagi yang kurus. Tu yang pelik tu. Nak yang paling murah, patutnya yang paling besar lah. Setahun sekali je korban pun. Jadi ceritanya begitulah, bila mana korban mereka ini diletakkan di atas dua puncak bukit, salah satunya disambar api, maknanya korbannya diterima, satu lagi terbiar begitu. Maka tahulah bila kembali kepada Nabi Adam, mereka kata Allah kata tentu itulah. Artinya ketuan Habil itulah yang ikut kahwin dengan cara bersilang begitu. Akhirnya itu yang dia kata la'aqtulannak, aku akan bunuh kau. Itulah manusia ni, bila mana dia tak dapat cara halal, dia akan cuba cara haram. Artinya syariat ni kadang-kadang mengajar kita untuk belajar menerima, dan pasti baik. Sebab bila datang dari Allah, Tuhan yang menciptakan kita, dia tahulah apa keperluan kita. Walaupun nampak sakit, nampak tak seronok, nampak tak best pada pertimbangan akal kita, Allah yang maha tahu. Jadi kita kena yakin dengan syariat. Kalau tidak, kita terjebak dengan satu dan satu lagi, kecelakaan dan kecelakaan. Akhirnya dia bunuh betul adik dia ni. Dan bila dah bunuh itu, ini semua bisikan syaitan lah. Dan dialah orang yang pertama membunuh manusia, malah adik dia sendiri, dan akhirnya dia tak tahu macam mana cara nak buat. Lalu Allah Subhanahu wa taala utuskan seekor burung. Macam mana nak mengurus jenazahnya, maka burung itu bergaduh dua ekor, dan akhirnya seekor mati dan seekor lagi yang hidup tu menggali dengan paruhnya. Dan mengais dengan kakinya. Seolah-olah nak beritahu macam ni cara urus jenazah. Belajar daripada aku, korek kubur dan letakkan jenazah adik engkau tu dalam kubur tu. Dan ini yang Allah sebut, ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Celakanya aku, kenapa aku tak boleh buat macam mana burung gagak ni. Fa'awariya sawata akhi, untuk aku kebumikan jenazah saudara aku, adik aku ini. Fa'asbaha minan nadimin, lalu dia jadi orang yang menyesal.
Jadi kisah ini kisah yang sangat menyedihkan, pembunuhan pertama dalam sejarah kehidupan manusia. Dan apa yang dirumuskan di sini, cerita tu semua orang dah tahu bahawa begitulah manusia ni laluannya dua. Siapa yang ikut Allah, dia akan selamat, dia akan berbuat baik, dia akan menjamin selamat insan lain. Tapi siapa yang ikut hawa nafsu dan syaitan, dia akan terjebak kepada kemungkaran dan akhirnya kezaliman sampai peringkat pembunuhan. Dan kerana ini Rasulullah pernah merumuskan kisah ini. Sebab kisah ni kisah Al-Quran. Cuma pelik dalam Al-Quran Allah tak sebut nama dia. Wa kana ahaduhuma, salah seorang, yang seorang ni, yang begitu je Allah. Artinya memang konsep Al-Quran dia lebih mengajak kita untuk mengambil ibrah, bukan sibuk nak mencerita berhikayat panjang, tak. Bayangkan Allah ceritakan kisah kematian yang penuh tragis ini hanya dalam 1, 2, 3, 4, 5 ayat je. Tapi di hujungnya Allah kata yang seorang muttaqin, yang seorang jadi khasirin, jadi nadimin, orang-orang yang menyesal. Jadi Rasulullah seru kita agar mengikut jejak langkah anak Adam alaihissalam yang baik ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, hadis Al-Bukhari, hadis Abu Daud, At-Tirmidzi, ketika mana berlaku peristiwa pembunuhan Nabi Sayyidina Osman ini, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah menyebut begini, ialah pembunuhan terus berlaku dan akhirnya dia sebut begini, asyhadu anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku bersaksi benar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut begini, aku dengar, innaha satakuna fitnah al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im wal qa'imu khairun min al-mashi wal mashi fiha khairun min as-sa'i. Rasulullah pernah sebut begini bahawa sesungguhnya akan berlaku fitnah, artinya huru-hara. Maka Rasulullah bagi panduan, yang duduk diam ketika itu lebih baik daripada yang berdiri, dan yang berdiri itu ketika berlaku huru-hara itu lebih baik daripada yang berjalan, dan yang berjalan itu pada ketika berlaku huru-hara itu lebih baik daripada orang yang berlari. Qala ara'aita in dakhala alayya baiti wa basata yadihi liyaqtulani. Yalah, artinya bila berlaku darurat, huru-hara, paling bagus duduk diam, jangan memulakan cetusan pergolakan. Ini panduan Rasulullah Kita nak ulas apa-apa pun, saya sebut hadis saja. Jadi gitu asalnya. Artinya jangan menambah rencah kekecohan. Tetap yang terbaik yang diam dulu. Jangan berlari dulu. Kalau ada yang berjalan dengan yang berlari, yang baik yang slow tu yang berjalan, tenang dulu. Maka ada seorang sahabat ataupun Sa'ad bin Abi Waqqas yang ketika ini bersama dengan Rasulullah, dia ada orang sahabat bertanya, macam mana ya Rasulullah kalau ada seorang yang datang masuk ke rumah aku dan dia dah hunus pedang nak bunuh aku? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun kabni Adam. Kamu jadilah macam anak Adam. Maksudnya anak Adam yang tak menghulurkan tangannya. Artinya bukan tak boleh pertahankan diri, tapi jangan menyerang dulu. Kita hanya boleh bertahan, mengelak sahaja. Dan kalau dah tak dapat mengelak daripada melakukan juga pembunuhan, itu satu keperluan dengan timbang akal kita, maka itu keperluanlah. Tapi asasnya Rasulullah kata jangan memulakan. Maksudnya jangan memulakan pembunuhan, kekecohan, kecelaruan. Begitulah. Wa bayyana lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ibna Adam al-qatil yahtamilu juz'an min dami kulli insan yuqtal zulman hatta qiyam as-sa'ah. Ada satu benda yang Rasulullah nanti lebih besar, iaitu Rasulullah menyebut tentang anak Adam yang pertama ini, yang membunuh adiknya ini, akan menanggung balasan daripada dosa pembunuhan setiap manusia yang terbunuh secara zalim.
Yang apabila berlaku pembunuhan anak Adam yang kita namakannya sebagai Qabil, walaupun Rasulullah tak sebut tu, ya, sampai hari kiamat akan menanggung dosa membunuh. Kenapa pula? Dengar ni, ya. Nabi SAW sebut dalam hadis sahih Bukhari Muslim juga, ya, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, la tuqtalu nafsun zulman illa kana ibn Adam al-awwal kiflun min damiha. Tiada pembunuhan satu jiwa yang berlaku secara zalim melainkan anak Adam yang pertama itu akan menanggung bebanan dosanya. Allahu Akbar. Benda pula jadi gitu. Sebab apa? Rasulullah jelaskan, li'annahu kana awwala man sannal qatl. Sebab dialah orang pertama yang memulakan, ya, gaya pembunuhan ini, ataupun hidup sunnah pembunuhan. Kita nak kata sunnah pun, ya, sebab bahasa Melayu sebut sunnah ni, tapi amalan seperti yang diwarisi, ya. Maka dalam hadis ni ramai fuqaha dan ulama menjelaskan bahawa siapa yang memulakan satu benda baik dan orang ikut sampai ke sudah, ya, sampai kiamat nanti dia dapat pahalanya. Dah tu orang buat masjid, orang buat sekolah agama ni, pahala dia besar lah. Ya, sedekahkan Al-Quran, bela seorang anak yatim sampai jadi orang hebat, begitu. Dan sebaliknya, siapa yang buat satu benda jahat yang tak pernah orang buat, ya, bila dia mati, kejahatan atau benda jahat tu diwarisi, maka sampai hari kiamat dia dapat saham kejahatan itu. Ya, artinya kat sini dulu asalnya, contoh, tak ada pusat karaoke, tak ada tempat maksiat, tempat judi, itu kita buat. Esok kita dah mati, dah tutup, tapi orang lain tiru, buat juga, buat, dan semua benda tu kita dapat. Suatu bahaya, ya. Jangan create satu dosa yang tak pernah manusia lain buat, ya, lalu orang semua jadi mengikut kita. Kan zaman trending sekarang ni, kan, buat satu ungkapan kutuk orang, contohnya hashtag kutuk orang yang dahsyat, semua satu Malaysia orang pakai, semua kita dapat. Sebab tu fikirkan, zaman sekarang lagi senang nak tular benda-benda positif dan negatif dengan media sosial ni. Maka jangan berani create satu benda yang tak seronok, yang tak elok, yang berdosa, lalu orang terus mengamalkan. Besok kita kat kubur tak pasal-pasal pun kena pelangkung tak habis-habis, sebab ni lagi 2 bakul lagi dosa, ni lagi, ya, 2 kontainer lagi dosa yang kau mula cipta dulu. Allahu Akbar. Tapi kalau pahala tak apa, ya, kita ajar orang satu benda, teknik untuk mudah baca Al-Quran. Semua orang mudah baca Al-Quran dengan teknik kita, alhamdulillah, kaya besok ke akhirat. Begitulah panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena bijak sementara hidup kat dunia ni. Betul lah bila Rasulullah kata bijak ni bukan orang yang membolot semua benda dalam dunia, tak bijak, ya, itu bukan bijak. Kita selalu rasa orang hebat bila mana dia memiliki segalanya, pemilikan dunia. Tapi Rasulullah kata bijak ni dirujuk cerita akhirat. Al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak, kata Rasulullah, orang yang fikir tentang, ya, macam mana nak merendah diri. Sebab merendah diri ni mendamaikan. Sebab air hanya turun ke lembah, air tak akan panjat gunung, tuan-tuan. Sejuk kat lembah ni. Dan yang keduanya, Rasulullah kata yang beramal, bersiap untuk amal selepas matinya. Jadi siapa yang hidup beramal untuk hari sebelum matinya sahaja, dia tak bijak. Macam-macam benda pencapaian kita dapat, tapi tak pernah fikir pasal akhirat, tak bijak. Ialah satu benda yang lasting sepatutnya kita pegang dan kita simpan. Barang-barang dunia pun yang lasting yang kita simpan, yang kita beri jadi antik. Kita tak beri barang-barang RM2 murah-murah. Tapi untuk akhirat, kenapa kita tak adil? Kita tahu akhirat lasting, forever. Patutnya kita utamakan akhirat. Maka janganlah sampai kita gagal kerana kelekaan, ya, kejahilan yang sedang, ya, kita layan sampailah hari kematian kita. Kita pun tak punya banyak masa untuk meredah kehidupan dunia kita yang tak tahu sampai bila ujungnya. Sampai di sini dulu. Dan insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan masuk membincangkan kisah Nabi Nuh alaihissalam pula.
Ya, moga-moga ada ruang dan kesempatan. Dan sempena ya musim pilihan raya ni, di samping kita berkempen, kita juga banyak berdoa lah. Moga-moga Allah anugerahkan negara kita sebuah kerajaan yang makmur, baik orang-orangnya. Ya, yang penting ada idea yang baik untuk mengimpikan pemimpin yang baik. 100% belum ada lagi sekarang. Ya, sebab panduan Al-Quran, ya, Allah sebut jelas siapa dia orang yang nak kita pilih. Kita ingat pada kisah anak Nabi Shu'aib. Nanti sampai ceritanya kita ceritalah macam mana ya, dia tertarik dengan Nabi Musa alaihissalam sampai dia tak malu cakap dengan ayah dia. Dia kata apa? Ya abatis ta'jir. Dalam surah Sabah kata saya ni. Ya, wahai ayahku, ya, ambillah dia sebagai orang kita, orang ya pekerja kita. Sebab apa? Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk kamu ambil sebagai pekerja, sebagai pengendali urusan hidup kita, al-qawi, yang kuat, al-amin, yang amanah. Dua ciri ini. Kuat dalam merujuk pada realiti Nabi Musa. Sebab apa? Dia yang tolong angkat air tu. Memang nampak kuat. Nabi Musa memang kuat. Itu yang dia tumbuk orang Kifti tu. Ya, tumbuk sekali ya mati terus. Kita tak jumpa lagi kan. Muhammad Ali pun 10 round juga. Jangan perisa tu. Ya, ini tumbuk sekali mati terus. Tak ada lagi kat dunia ini orang sekuat Nabi Musa. Nabi-nabi ni semua hebat. Artinya kalau dia tak jadi nabi pun dia memang orang hebat kat dunia ni. Jadi jangan pandang agama ni hanya sudut agama je tapi tak kuat. Tak boleh. Dia kuat. Angkat air tu memang sadar betul. Dia memang tertarik betul. Orang tengok, oh, orang perempuan anak dara pun tengok, Allah hebatnya abang ni. Macam tu. Yang keduanya, mana dia tahu Nabi Musa dengan pertemuan sekali je dia kata Al-Qawiyul Amin, amanah. Sebab Nabi Musa ni tuan-tuan, dia memanglah orang baiklah, Nabi kan. Bila dipanggil ke rumah, abah panggil kat rumah, ya, jemput. Ya. Maka Nabi Musa kan dia lari ke Madian, dia tak tahu nak ke mana. Tu antaranya dia nak dapat sedikit sumber kehidupan, dia tolong orang. Perempuan ni perempuan baik. Bila mana orang berebut ambil air, masa lelaki semua dia pergi jauh. Bila orang dah habis baru dia pergi. Ketika itu Nabi Musa tolong. Dan ketika mana ayah dia panggillah budak tu kat rumah. Ya. Yang dia nampaknya amanahnya Nabi Musa ini. Bila mana nak ajak jalan balik, dia kata, ya, jalanlah cepat. Ya. Kamu ikut saya ya, kat balik rumah jumpa abah. Nabi Musa kata nanti dulu. Biar aku jalan ke depan, kau jalan, dua orang jalan belakang. Dia kata macam mana kau nak jalan ke depan? Kau bukan tahu rumah aku. Tak apa, kau guide aku lah. Cuma punya amanah Nabi Musa, dia tak boleh orang lelaki jalan belakang orang perempuan. Kita orang lelaki suka jalan belakang orang perempuan. Balik dari masjid pun tengok kiri kanan, kepala pun gelong gitu. Jangan. Patutnya orang lelaki jalan depan supaya aman, nyaman dia, pemandangan dia nampak, ya, alam semula jadi, bukan alam yang tak berapa jadi tu. Jadi begitu keadaannya. Maka dia seronok sangat, lalu diceritakan, dan akhirnya Nabi Musa bekerja dengan dia kan, dengan Nabi Shu'aib. Riwayat kata itulah Nabi Shu'aib, dan perempuan yang ya minat kat dia tu berkahwin dengan dia. Ayah dia kahwinkan dia dengan Nabi Musa alaihissalam. Hebat juga cerita Nabi kan. Ada cerita yang betul. Jadi asasnya pun cantik. Jadi kalau dirujuk realiti hari ini, artinya kita tak boleh jadi orang yang hebat syariat saja, jaga disiplin agama kan, tapi tak boleh buat apa. Sebab nak bekerja. Apatah lagi untuk jadi pemimpin. Ya, ustaz saja cakap kat masjid memang terror lah. Tapi kalau ada orang demam nak pergi ziarah pun malas, tak payahlah jadi pemimpin. Kan? Ya, lepas tu dia kena ada kekuatan, mungkin di sudut ekonomi, mungkin di sudut apa saja. Tapi asasnya memang itulah. Artinya bergabung. Kuat saja, tak ada iman, jahanam juga. Lagi hancur. Itu yang banyak kita tengok pun hari ni. Maka timbang-timbangkanlah. Dan kalau tak ada dua-duanya, salah satu dia ada, maka ya tuan-tuan pilihlah nilai satu yang lebih utama. Ya. Biasanya nilaian keimanan itulah yang diutamakan. Sebab ya, walaupun tak progresif nanti, tak membangun nanti, tapi dia menjamin selamatlah daripada kerosakan yang besar berbanding daripada orang yang kuat, ada kekuatan fikiran, idea yang banyak, kerja yang kuat, tapi tak ada iman, maka dia akan merayau lah, merosak, ya, merasuah, mencuri dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Moga-moga Allah bantu kita, ya, dan kita buat pertimbangan yang wajar, dan semua
wajib mengundi. Ini kewajipan kita. Sebab bangsa lain mengundi, megasak anak-anak dia muda-muda mengundi. Anak-anak muda kita baru kali ini rasanya bersemangat sikit nak mengundi. Begitulah kita bila ditekan baru perasan kita dalam kepayahan. Wabihi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma la tafarriqna ila an dhanbin maghfur wa 'aibin mastur wa tijaratin lan tabur bi rahmatika ya azizu ya ghafur ya 'alima ma fis sudur akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.